namun berjaya dihalang. Yuang Kong cuba membuka larian, mempunyai ruang hantaran ke tengah. Perkhidmatan menjadi dilakukan dan dari situlah dengan jayanya Viang Dong menjaga gol pasukan bola sepak di negara mereka sendiri, termasuklah negara kita, dari pasukan Akademi Muqtada Hari. Larian bijak ataupun halangan berjaya dilakukan di situ dan sepakan penalti diberikan apabila Datong dikasari oleh salah seorang pemain pertahanan pasukan PBF apabila larian yang dilakukan Chancun Cacit untuk melakukan penyudah. Nah, bagaimana? Itu dia jaringan pertama berjaya dilakukan oleh Watan Datong, sebenarnya pemain pertahanan. Keadaan padangnya agak sedikit licin disebabkan hujan lebat petang semalam. Terus melakukan serangan PBF hantaran lintang ke dalam. Adakah satu rembatan menjadi dilakukan? Namun sekali lagi sesuai untuk melakukan sesuatu. Adakah rembatan menjadi dilakukan di situ? Satu kali shot yang baik, namun tepat ke arah. Mereka cuba untuk memperlahankan permainan. Tak ada pemain memberi tekanan di situ. Antara yang baik tepat kepada Jayakon. Mampukah beliau melakukan jaringan? Nah, itu dia. Jaringan kedua berjaya dilakukan oleh Jayakon apabila mendapat hantaran lintang, hantaran terupas yang baik sebenarnya. Dan gol lawan. Nantikan bagaimana Bandung percubaan menarik. Lihat bagaimana, itulah dia hasilnya apabila kesilapan dilakukan oleh penjaga gol Lam Chong yang tidak dapat menangkap dengan kemas. Lihat bagaimana selagi satu lagi peluang dimiliki, dan itu dia jaringan penyamaan berjaya dilakukan oleh ketua pasukan mereka, yaitu Nguyen Hun Dang Ho, yang sentiasa berusaha untuk melakukan agak sedikit lewat Gadong membaca permainan. Hampir-hampir Buriram menuli. Kesilapan berlaku di situ. Peluang terbaik dimiliki, dan itu dia jaringan ketiga berjaya dilakukan oleh Panuhwit Jayakon. Penjaring kedua pasukan Buriram itu menambahkan satu lagi dilakukan oleh jurulatih pengalaman. Sekali lagi bagaimana serangan balas dilakukan. Lihat bagaimana jaringan keempat berjaya dilakukan oleh Buriram melalui jaringan Hong Antu. Ya kan, adalah sepakan pertama daripada Buriram melalui Watan Datong. Lihat bagaimana bersedia Datong. Gol dengan mudah dilakukan oleh Datong, yang mana dan bagaimana tenangnya Nang Ho. Oh, tidak. Lihat bagaimana bacaan sepakan yang baik dipamerkan oleh. Kini sepakan kedua diambil oleh Jayakon. Agak perlahan Jayakon, dan sudah tentu agak mudah, yaitu Panuhwit Jayakon, namun beliau tidak berjaya melakukan sepakan dengan sempurna. Kini beralih kepada PBF Academy. Mampukah pemain kecil ini melakukan jaringan, dan itulah dengan tenangnya. Mampus boleh kita perhatikan, namun agakkan yang kurang tepat yang dilakukan oleh Van Duk Tong, menjaga gol pasukan
Hantu dengan mudah untuk memastikan ketika ini jaringan penalti terikat sepakan kaki kanan beliau. Dan bagaimana agakan yang baik namun tidak dapat menjangkau sepakan yang dilakukan oleh sepakan keempat. Lalu masuk sekiranya ingin memenangi saingan ini. Itu adalah sepakan yang kurang baik, agak melambung sepakan yang dilakukan oleh bukan senang, bukan relax untuk pemain-pemain Buriram. Mereka perlu terus fokus dan berusaha. Lihat bagaimana sepakan yang dilakukan juga tersasar. Lihat bagaimana keputusan yang agak besar kepada pemain PVF ini. Nguyen Cidat yang dimasukkan pada separuh masa kedua bukan mudah. Itu dia jaringan penyamaan dengan tenangnya beliau untuk memperdayakan Kelancong. Sepakan di sebelah kanan Kelancong Academy. Bagaimana yakinnya penjagol Banduk Tong. Ya, itu dia satu sepakan yang agak lemah dan berjaya diselamatkan oleh Dang Hoi. Satu lagi terselamat. Bagaimana agakan yang baik daripada Lam Chong yang terus membuka hanya kepada pemain, kepada peminat-peminat di luar. Jayakom. Gol dengan tenang Jayakom. Main yang berjaya melakukan. Pemain ini perlu tenang, perlu bijak membuat keputusan, tidak boleh berbelah bagi untuk melakukan sepakan. Adakah Lam Chong yang melamatkan sepakan ini? Ya, itu dia kemenangan dimiliki oleh Buriram apabila Chop Raya Lam Chong berjaya menyelamatkan sepakan terakhir oleh Nguyen Gahoy, dan ini memberikan Buriram kemenangan dan seterusnya mereka layak ke perlawanan akhir Supermo edisi ke-6 bagi kategori bawah 13 tahun.